taruh boleh bagi tanya cikgu ya. Okey. So kelas hari ni kita nak teruskan, mungkin tak ambil masa yang lama lah ya, sebab petang macam ni cikgu pun faham awak nak rehat. Okey, cikgu share screen sekejap ya. Okey. So kita nak pergi tengok 4.5. Okey. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan bayi. Kita dah belajar hari tu daripada zygote berkembang jadi embrio, berkembang jadi fetus dan menjadi bayi ya. So ibu-ibu yang mengandung kena ambil beratlah pasal perkembangan fetus dan bayi. Kita nak selari dengan minggu-minggu yang kita belajar tu. Minggu pertama mesti dah ada tangan, ekor, macam tu kan, dah ada kaki, kena ikut perkembangan tu ya. So salah satu faktor yang mempengaruhi ibu-ibu yang mengandung, yang hamil ialah pemakanan lah. So pendek kata sepanjang kehamilan mesti pemakanannya berkhasiat dan seimbang bukan kata ibu tu kena makan 2 kali ganda lagi banyak. Salah sebenarnya. Patutnya dia kena ambil lagi banyak makanan yang berkhasiat. Okey, cikgu faham awak baru form 1, lambat lagi nak mendirikan rumah tangga, lambat lagi nak dapat anak. Tapi mungkin awak ada terlibat dengan saudara mara yang hamil ke, kakak ke, abang ke, ibu yang hamil sekali lagi ke. Mungkin awak boleh share dia punya cara untuk mendapatkan info yang berkaitan dengan pemakanan yang berkhasiat dan seimbang Dan yang paling penting, keperluan kalori wanita hamil adalah lebih tinggi. Kalori hamil di sini lebih tinggi bukan bererti dia boleh makan banyak Okey, kita tengok kat sini. Okey, secara overallnya even though kita tak mengandung sekalipun, tak hamil sekalipun, kita tetap kena ambil 7 kelas makanan. 7 kelas makanan yang seimbanglah sesuai dengan ratio. Okey, 7 jenis tu adalah karbohidrat, protein, kalsium, mineral, vitamin, ini pun variant pun mineral, vitamin, termasuklah lemak, air, tulisan cikgu tak cantik, lemak, okey, karbohidrat, protein, lemak, air, apa lagi, mineral, vitamin, serat, semua tu kena ambil dalam kadar yang bersesuaian Jadinya, sebagai seorang wanita hamil, of course lah lagi perlu mengikuti pemakanan yang seimbang So, kita tengok kat sini keperluan kalori dan nutrien. Wanita hamil sepatutnya ambil lebih banyak karbohidrat, 11,592 kilojoule. Ini jumlah tenaga. Cikgu rasa dalam satu karbohidrat ni mostly daripada nasi lah, nasi ataupun mi. Cikgu rasa kuantiti dia dalam 1 mangkuk, 1,5 mangkuk. Bukan yang besar sangat, yang sederhana saja. So kalau wanita tak hamil, dalam 1 mangkuk saja. Ataupun senang cakap dalam 3 senduk nasi. Itu. Bukan setakat nasi, termasuk mi semualah. Begitu juga dengan protein, kalsium, vitamin A, ferrum dengan vitamin C. Kita akan tengok satu-satu. Kenapa wanita hamil perlu lebih kalori dan nutrien dalam bahagian-bahagian ini So pertama sekali, ini cikgu dah terang tadi, perlu ada 7 kelas makanan gizi yang sihat. Sebab apa? Semuanya memainkan peranan yang penting. Contoh serat Kita tahu serat ni adalah sumber daripada bijirin ke, sayur-sayuran ke, buah-buahan ke, nak elakkan daripada sembelit. Kita tak mengandung pun kita kena makan serat ferrum. Wanita hamil perlu banyak makan berunsurkan ferrum. Contoh hati, daging merah dan ikan ataupun bayam merah sebab nak membentuk hemoglobin sel darah. Hari itu kita belajar plazenta, tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida semua. Jadi dia by salur darah. So salur darah kena ada banyak hemoglobin ni Ini adalah sel darah merah. Ataupun dalamnya ada banyak hemoglobin. Hemoglobin lah yang bagi warna merah Dia yang akan angkut oksigen, dan dia yang akan angkut
karbon dioksida, glukos semua gula apa semua dia akan angkut. So ibu mengandung kena banyak ada sel darah merah. Kalau tak dia akan mengalami anemia. Anemia ni kurang sel darah merah lah. Okey, so ini adalah karbohidrat. Kita pun tahu karbohidrat untuk membekalkan tenaga. Karbohidrat dengan lemak. So janganlah banyak sangat. Cukuplah yang macam cikgu cakap tadi dalam 11,000 sehari tu. Sehari daripada pagi sampai ke malam. Yang kata wanita mengandung boleh makan banyak. Salah Okey, and then vitamin C, contoh buah-buahan, jambu batu, kobis, tomato untuk menyihatkan kulit fetus dan wanita hamil. Dan yang paling penting mengelakkan daripada gusi berdarah. Kalau masa mengandung, ibu-ibu mengandung ni akan senang kena gusi berdarah sebab kita kena ingat semua vitamin C dia telah diberi kepada fetus. So dia dah tak ada apa Sebab itulah dalam kalau kita pergi hospital bila kita pregnant, wanita yang pregnant ni akan diberi satu set vitamin C untuk menambah diet vitamin C dia. Sebab bukan semua orang suka makan sayur kan. Bukan tak semua orang suka makan buah. Macam itulah. Okay, this one is acid folic. Mungkin pernah dengar acid folic, folic acid ke apa, nama lain dia folate lah. Okay, contoh brokoli, bayam, kacang tanah ataupun betik. Okay, fungsi untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Ini cikgu nak share, mungkin boleh beritahu dekat saudara mara yang dah kahwin semua. Even though sebelum mengandung, baru nak plan mengandung pun dah kena start ambil acid folic. Acid folic ni sangat penting sebab kita nak perkembangan sistem saraf. Sistem saraf anak sihat, barulah baby tu sihat. Dan saraf down je, baby tu akan kena sawan ataupun kemungkinan dia akan terencat akal lah Okay, ni acid folic Alright, and then protein, kita tahu protein untuk pertumbuhan sel-sel. Alright, so kita nak bayi yang sempurna, sel-sel ni sempurna. Bila tak ada protein, awak akan tengok bila baby tu lahir, kulit dia akan sedikit melecet macam Alright, and then kalsium dan fosforus, contoh ikan bilis, keju dan susu. Sebab itulah bila datang di hospital, wanita hamil dia akan kena bebel dulu lah. Minum tak susu hari ni? At least ni 1 cawan susu sehari. Kalau tak boleh minum susu, try lah ambil sumber lain. Contohnya, makan keju ke ataupun makan ikan bilis. Tapi tak boleh banyak lah kalau keju ni sebab dia pun ada lemak Okay, so untuk apa? Memelihara tulang dan gigi wanita hamil dan membentuk tulang fetus yang sihat tulang-tulang anak di sinilah. Okay. Wanita hamil juga tidak harus merokok. Big no-no rokok and also alkohol serta dadah. 3 ni sangat-sangat tidak boleh. Okay. Dan juga pasangan dia. Pasangan kat sini pun no nak merokok sekalipun jangan tala pada isteri di sini Okay. Bahaya. Okay. So ni rokok, kita akan tengok asap rokok ini boleh masuk melalui plasenta kepada anak itu tadi. So kemungkinan dia akan terencat akal dan cacat fizikal. Dia akan kacau sistem saraf and then bayi tu kemungkinan akan lahirkan pramatang. Sebab apa cikgu tak bagi tadi pasangan yang merokok, dia tala asap-asap rokok pada isteri dia sebabnya second hand smoker. Kita panggil orang yang contoh ini suami tapi isteri dia dia gambar tadi lah sebab dia gambar. Okey, yang ni ini adalah first hand smoker dia adalah perokok tega. Okey. Sorry. Okay, ini adalah second hand smoker. Dia tidak merokok tapi dia lagi banyak dapat asap rokok daripada orang yang first tadi. Dia akan dapat around 80%. Sebab tu jangan sesekali merokok depan orang yang bersalin. Cikgu minta maaf, cikgu betul-betul kena stresskan benda ni. Sebab cikgu rasa hampir semua rumah ada orang yang merokok. Okay. So, kita tengok kat sini, selain daripada pramatang, baby itu kemungkinan agak bersaiz kecil sewaktu dilahirkan. And then, risiko kematian bayi semasa kelahiran berkemungkinan tinggi. Banyak kata cepat gugur lah. So, kena jaga diri nanti bagi tahulah dekat saudara mara ataupun awak sendiri nanti bila dah berkahwin, dah nak mengandung nanti, tolong buat rokok ni. And then keguguran fetus mungkin berlaku lah. Okey, kita tengok kalau minuman beralkohol, apa jadi kalau ibu itu minum alkohol sepanjang dia mengandung, dia akan mengalami sindrom alkohol fetusnya. Okey.
Masuk sindrom alkohol fetus ni, okey, selain daripada fetus tu terencat ataupun fungsi otak, sistem saraf dan jantung musnah, bayi itu sendiri akan mengalami ketagihan kepada alkohol ya. Alkohol ni sebenar-benarnya dia melambatkan sistem saraf kita. So kita akan rasa seronok je, rasa relax, dia tak perlu fikir apa-apa sebab dia lambat je. Saraf kita punya saraf-saraf lambat bertindak. Cikgu cakap, buat kerja sekolah ya hari ni, awak akan dapat tangkap benda tu malam nanti. So dia melambatkan informasi ya. Okey, ni dadah lagi lah. Ya. Lagi memang tentang keras lah. Cacat lah ya. Jadi cacat. Apa-apa saja jenis dadah. Sebab tu waktu mengandung, doktor sendiri nak bagi ubat pada ibu mengandung pun kena fikir panjang. Panadol tu pun seboleh-bolehnya dia akan suruh makan Panadol untuk kanak-kanak sahaja ya. Sebab kita tak nak. Sebab Panadol tu sendiri pun drug dadah sebenarnya ya. Tapi nak buat macam mana, kadang-kadang ibu mengandung ni demam ataupun pening kepala dia perlukan juga ubat tahan sakit. Itu pun kena ambil kanak-kanak punya saiz lah. Okay, this one is a type syndrome for baby that come up with the syndrome alcohol fetus. Okay, kita tengok kat sini. Nampak macam normal di sini ya, tapi kalau perasan yang paling ketara adalah di mulutnya. Dia punya mulut dia akan sedikit nipis ya, dan dia akan sedikit macam ketat macam tu ya, sebab dia dah mula mengalami sindrom alkohol fetus lah. Daripada yang ni adalah microcephaly, sama ada kepalanya sangat besar macam tu ya. Okey, ada siapa-siapa lagi tak boleh masuk? Cikgu kejap cikgu pergi check dulu, takut ada yang tak boleh masuk lagi. Okey, setakat ni semua masuk. Taklah semua tapi tak apa. Okey, cikgu sambung ya. Okey, this one. Pendek kata memang, tajuk kata kepala besar. Ukuran kepala akan sedikit kecil ya. Microcephaly. Kalau besar, megacephaly ya. Okey, dan terencak akar, rupa paras yang cacat lah ya. Okey, so itu tadi apa yang tak boleh untuk ibu-ibu hamil makan lah, consume lah. Jadi bila ibu tu dah bersalin, kita akan tengok apa pula kepentingan susu ibu. Kenapa kerajaan sangat-sangat menggalakkan ibu-ibu menyusukan susu badan dia sendiri ya. Okey. Bila ibu-ibu bersalin, sebenarnya sewaktu ibu mengandung, sewaktu minggu yang ke-37 ataupun dekat-dekat sangat nak bersalin, sebenarnya ibu-ibu tu dah mula ada susu dia sendiri walaupun bayi tu tak lahir lagi ya. Kelenjar susu dia dah mula terbentuk. Okay, tapi walaupun bayi tak lahir, bayi tu lahir nanti Kang. Okay, bayi tu lahir, apa yang dia akan buat? Cikgu lukis sikit kat sini ya. Waktu bayi lahir ada hormon, satu hormon kita panggil prolaktin. Ini tak ada syllabus, nanti awak besar belakang belajar. Hormon prolaktin. Nama pun prolaktin. Laktin tu laktosa lah, menggalakkan susu. Dia akan galakkan kelenjar susu ibu untuk menghasilkan susu ibu. So lahir je bayi, and then doktor akan terus taruh bayi tu dekat dada ibu supaya merangsang penghasilan susu ibu. Awak jangan pelik lah kalau nanti kan bila awak, contoh yang perempuan bila bersalin nanti cepat-cepat doktor tu akan walaupun tak potong lagi tali pusat, dia akan cepat-cepat taruh kat dada awak supaya ada ada rembesan lah terjadi ya. Okey. So, bayi hanya bergantung pada susu ibu. Memang betul lah. Untuk pengetahuan awak anak yang bersalin perlu diberi susu ibu 6 bulan. Kita panggil susu eksklusif. 6 bulan pertama hanya susu ibu. Even air masak sendiri pun tidak dibenarkan ya. Ada kata makanan, air masak pun tak boleh. Asal dia lapar je susu ibu. Sebab itulah bonding antara ibu dengan anak masa 6 bulan ni kena jaga elok-elok. Ibu akan mungkin stres lah sebab anak nak mengisap saja kan. Ini baru seorang, kalau twin macam mana ya. Okey. Terus susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi. Okey, sebab itulah nanti bila kita dah ada anak kita sendiri, cikgu pun boleh share lah pengalaman cikgu. Bila cikgu dah start kerja, cikgu akan pump susu.
Bagi pada pengasuh, dan pengasuh akan aturkan bila masa nak bagi susu tu akan bagi susu ibu tu lah. So besar lah, orang kata besar rahmat dia. Kalau boleh sampai 2 tahun. Kalau boleh lah ya. Sampai 2 tahun. Tapi 6 bulan yang pertama itu mesti eksklusif. Lepas 6 bulan dia dah start boleh makan, dah boleh campur lah. Susu ibu mengandung mempunyai antibodi yang dapat melindungi bayi daripada penyakit. Hubungan bayi dan ibu menjadi lebih erat. Okey, ingat. Awak dengan ibu awak ada satu connection yang kuat iaitu susu ibu. Okey. So kena hormat ibu-ibu semua ya. Okey, and then penghadaman bayi lebih baik dengan minum susu ibu. Kurang sembelit, berak pun senang, kulit cantik. Tapi ibu sendiri kena jaga makan lah. Okey. Cikgu rasa cukup kat sini. So, summarize di sini, ibu yang mengandung ini sebenarnya menjaga kesihatan sebab dalam dia punya badan ada makhluk yang bernyawa, and then pastikan ada nutrien yang mencukupi lah. Jangan ambil benda-benda yang memudaratkan diri. Okey, 4.5. Okey tak 1P? 4.5 ada soalan tak berkaitan dengan pemakanan yang sihat sewaktu mengandung ni? Boleh tak? Ada. Faham ya? Faham. Faham. Very good. Okey. So cikgu teruskan 4.6, kemandulan dan pencegahan kehamilan ya. Okey, tidak semua orang yang berkahwin ya, kalau dalam Islam terus ada anak bila dah berkahwin terus ada anak. Kita panggil dia kemandulan. Ada pula orang tak berhenti-henti anak dia, setahun sekali ada anak. So nak tak nak kita kena guna kaedah pencegahan kehamilan ya. Okey, mungkin ada yang berbalah lah isu ini. Mana boleh kita cegah kehamilan kan? Allah nak bagi anak yang ramai. Kita kena ingat, Allah kata pastikan cukup anak itu menyusu sekurang-kurangnya 2 tahun. Berarti kita mesti jarakkan kehamilan. Sebab menjaga emosi anak yang lain dan juga menjaga emosi ibu itu sendiri. Yang lelaki kena ingat, lepas nanti dah besar, dah boleh berkahwin, jangan paksa isteri untuk bersalin setiap tahun. Okey, semua orang okey. Dan zaman sekarang pun lagi satu kita punya kewangan lah. Dan tengok okey, kemandulan kan. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan kemandulan? Ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. Semua orang nak kahwin, semua nak zuriat. Okey, baik suami ataupun isteri. Semua orang pun akan stres bila tak ada anak kan. Mungkin bulan pertama, bulan kedua okey lagi tak ada anak. Bila masuk setahun dua, orang dah boleh bertanya, kita akan jadi stres lah. Okey, kita tengok dulu punca kemandulan lelaki. Lelaki dulu ya. Lelaki pun boleh kata tidak mandul bukan perempuan sahaja. Okey. Hijau lah. Alright. Ni okey, pertama sekali. Okey. Testis tak menghasilkan sperma. Testis tu hanya mengeluarkan cecair saja. Keluarlah cecair tapi sperma tak ada. Kalau sperma tak ada, sperma tak bolehlah berenang pergi ke ovum. Tak ada lah zygote akan terbentuk. Kalau ada pun bilangan sperma tidak mencukupi. Ini biasanya terjadi sekiranya stres, lelaki itu stres ataupun kualiti kerja lelaki itu banyak pengasuhan ketat ataupun main dengan api. Kita kena tengok ataupun kualiti sperma tu rendah. Sperma yang dihasilkan banyak tapi semua terputus, kepala kat lain, ekor kat lain. So itu dipanggil kualiti sperma rendah. Ataupun mati pucuk. Mati pucuk di sini bererti zakar lelaki tidak boleh tidak boleh berfungsi dengan baik lah. So gagal lah untuk mengeluarkan sperma ke arah cervix tadi ya. Okey, and then punca kemandulan perempuan, biasa mak-mak ni suka salahkan perempuan kalau tak boleh mengandung kan. Padahal dua-dua kena cek baik lelaki ataupun perempuan. Pertama sekali ovari tak hasilkan ovum, ada ovari tapi tak boleh hasilkan ovum, ataupun tiub fallopian tersumbat. Ini ada istilah dia, endometriosis kita panggil. And then ataupun uterus yang tidak normal.
Okey ini sama ada uterus rahim kan. Mungkin pernah dengar cerita perempuan tanpa rahim. So sekarang ni agak ramai perempuan yang dilahirkan tanpa uterus, tanpa rahim ya. So a big worry jugalah. Ataupun rahim dia tak berapa normal, rahim tak boleh menebal, rahim tak pernah ada kita haid, ataupun ada ketumbuhan dalam uterus lah ya. Okey. So ini semua punca-punca kehamilan, punca kemandulan. Okey, dia akan menyebabkan hormon tak seimbang lah. Tak ada testosteron untuk lelaki, tak ada estrogen untuk perempuan, dan organ seks terjangkiti penyakit ataupun masalah kesihatan seperti kencing manis ya. Mungkin terlalu lama lagi untuk kita fikirkan benda-benda semua kan. Tapi kita kena ingat bahawa kita kena jaga diri kita sekarang supaya nanti masa depan tak berdepan dengan masalah. Ataupun kalau sekarang dah mula ada masalah, kita boleh check awal-awal ya. Mencegah lebih baik daripada mengubatilah. Okey, so kita tengok masalah kemandulan, ada beberapa cara yang boleh disuggestkan. Kalaulah anak-anak satu pi kenal, sepatutnya kenal ya, isteri Tuanku Agong kita, Permaisuri Tunku Haji Azizah tu, dia sendiri membuat IVF ya, dia pun susah nak dapat anak ya. Alright, kita sama ada kita betulkan dengan rawatan hormon dulu ataupun pembedahan, and then cara ketiga mungkin kita akan buat IVF lah. Semua ni, okey, tak apa Zuhelmi. Okey, semuanya melibatkan kos lah juga ya. Tapi tak apa, untuk kita nak anak kan, kita akan berusaha lah ya. Okey, rawatan hormon, apa yang doktor akan bagi, dia akan check dulu. Okey, memandangkan kita tak belajar hormon sangat, doktor akan suntik satu hormon untuk merangsang telur-telur tadilah, baik sperma ataupun baik ovum ya, untuk dihasilkan. Okey. Yang kedua, kita akan bedah, kita akan tengok contoh tube fallopian rupanya tersumbat. Okey, apa kita akan letak laparoskop, satu macam kamera punya alat, dan kita akan potong lah mana-mana yang tak okey. Contohnya yang ni untuk perempuan lah, sebab ada uterus ya, fallopian ataupun duktus sperma untuk lelaki lah. Alright, pembedahannya. Ni duktus sperma ataupun tube fallopian ya. Sekarang lagilah moden ya. Boleh check macam tu je. Okay, and then yang ni yang paling paling digalakkan lah ya. Okay, ini contohlah tube fallopian perempuan tersumbat. Okay, tapi dia normal, ovum dia hasil, lelaki pun sperma, okay. So apa yang kita buat, kita keluarkan dia punya ovum, kita keluarkan dia punya telur, and then kita membuat in vitro, senyawakan dia kita senyawakan dalam satu medium culture dalam piring Petri kat sini di luar badan perempuan. Okay, sampailah dia membentuk zygote, membentuk 100 sel, dan kita akan masukkan balik sampai embrio ada, kita masuk balik dalam uterus wanita ya. So wanita tu akan mengandung macam biasa, so tanpa melalui tube fallopian. Ni ada kaedah, inilah yang Tuanku Azizah kita buat banyak kali, sebab dia masa tu dia buat kat Singapura lah, zaman dulu lagi kan. Dan dia offer pula kepada pasangan yang tiada anak, dia nak sponsor sedikit. So banyaklah dana di situ, ramai orang yang cuba dan ramai juga yang berjaya ya. Okay. And then kaedah pencegahan kehamilan. Sebelum tu cikgu nak beritahu, IVF tadi kos dia dalam 20 ke 30 ribu lah, agak mahal jugalah ya. Okay, so kaedah pencegah kehamilan ni bagi family yang kerap sangat, anak dia ramai kan, macam anak ayam gitu kan. Bukan anak ayam, sorry ya, minta maaf. Kerap sangat mengandung. Okay, kalaulah keluarga dia adalah keluarga yang okey daripada segi kewangan, daripada segi rohani dia ya, sembahyang jaga belajar pun okey, tak ada masalah. Tapi kalaulah ibu tu stres, and then anak yang dilahirkan pun tidak terurus, kita kena wajib sebenarnya untuk membuat kaedah pencegahan kehamilan ya. Okay, ini pun doktor-doktor sekarang bila kita pergi klinik lepas kita bersalin, dia akan offer
puan kena ambil lah ubat untuk cegah kehamilan pada masa depan ya. Pastikan anak sekarang ni cukup 2 tahun menyusu badan. Contohlah. So ada 4 cara pil pencegah kehamilan. Ni mungkin pernah dengar pil pencegah kehamilan ataupun implan ataupun penggunaan kondom. Okey, ataupun alat kontraseptif dalam uterus ya, kita panggil IUCD ya. Kita tengok satu demi satu ataupun vasectomy ya. Di Malaysia agak kurang vasectomy ni ya. Kita tengok benda vasectomy ni ya. Ataupun legacy. Okey, kita pergi dulu pil pencegah kehamilan. Okey. Ini akan menghalang proses pengovulan. Maksudnya waktu subur perempuan telur tidak akan dihasilkan. So bila telur tidak akan dihasilkan, tiadalah kita haid dia. And then kalau telur tak hasilkan, satu lagi tak adalah sperma untuk bersenyawa dengan telur itu tadi, sel ovum Alright, so ini adalah pil pencegah. So ramailah yang ambil pil pencegah hamilan ni, tapi dia ada limit dia lah. Jangan lama sangat makan ya. Minta consult doktor lah dalam 3 tahun macam tu ya. Okay, so implan. Okay, implan ni, implano nama panjang dia. Okay. Lebih kurang sama macam pil pencegah kehamilan, tapi tak perlu makan ubat apa. Pergi je doktor akan masukkan dekat lengan kita ni satu implan, pakai dalam 3 ataupun 4 tahun, and then dia akan stopkan perembesan hormon yang menghalang ovari daripada menghasilkan ovum. Implan implano. Okay, depo implano. Ataupun penggunaan kondom Okey, kat sini kita tengok kondom ada banyak jenis lah, warna-warni ada banyak lah. Kalau pergi 7E tu yang kotak cantik kat kaunter, jangan pula salah ambil Okey. And then semua orang tahu kondom ni dipakai pada zakat laki-laki yang pakai sebelum persetubuhan. Untuk apa? Supaya sperma tak boleh masuk dalam faraj semasa ejakulasi. Ini kita panggil kaedah natural lah. Okey. Okey, Malaysia juga sebenarnya pernah buat satu, cikgu rasa sampai sekarang kan kot, pernah buat satu kempen untuk mengelakkan menularnya HIV, AIDS semua. Kita pernah NGO bagi kondom-kondom ni untuk dipakai oleh semua macam GRO make sure HIV tu tidak tersebar dengan lebih dahsyat lah Tapi jangan kita ambil kesempatan pula Okey, this one alat kontraseptif dalam uterus. Berkorban ibu-ibu ataupun wanita-wanita dah kena bersalin 9 bulan, mengandung 9 bulan bersalin, sakit. Tiba-tiba kena cegah kehamilan, pakai pula alat ni dalam uterus masing-masing. Ni alat ni dia ada, tengoklah ada yang jenis macam plastik ataupun besi. And then dia ada macam benang di luar ni. Benang ni memang perempuan tu akan nampak lah, akan rasa Okey, masuk. Okay, untuk apa IUCD ini dimasukkan? Okay, bagi mengelakkan penempelan ovum yang telah disenyawakan. Maksudnya sperma boleh masuk, sperma boleh bersenyawa dengan ovum, tapi zygote tidak boleh, zygote atau embryo tidak boleh menempel pada uterus. Pendek kata macam hubungan tidak sampai ke jannah lah, putus tengah jalan macam tu. So ramai juga perempuan yang mengambil benda ini Okay, sebabnya tak mau ada ni adalah kaedah, kita panggil kaedah fizikal, bukan kimia tak mau gangguan. Sebab kalau chemical, contoh macam pil pencegah kehamilan tadi, dia akan menyebabkan badan kita tak datang kita haid, kita rasa tak selesa. Tapi kalau yang ni datang kita haid semua Okey, IUCD yang ni vasectomy Vasectomy ni ikatan. Tomy ni ikatan sama ada vasect ataupun legacy. Nanti kita tengok lelaki, kita akan ikat doktor sperma, dipotong dan diikat. Okey. Menarik ni. Tapi kat Malaysia agak kurang. Entah kenapa, entah takut lelaki kot. Okey, supaya sperma, 2 doktor sperma akan diikat melalui pembedahan supaya tiada sperma yang dipanculkan semasa ejakulasi. Sperma masih dihasilkan macam biasa, tapi tak ada sperma Sperma tu akan mati je lah di bahagian ini, terhasil tapi akan mati kita tak tahulah kenapa kalau lelaki-lelaki sangat berkorban untuk membuat vasectomy, mungkin agak menarik tak cik perempuan je kan. Okey, legacy ataupun tubal ligation in English. Okay, kita akan ikat tube fallopian. Di sini kita akan putuskan yang kita akan ikat Okey, secara pembedahan supaya ovum tidak senyawa oleh sperma. Yang ni masih lagi kita haid boleh berjalan lancar. Cikgu nak tanya anak-anak 1P.
ovari boleh lagi tak menghasilkan ovum kalau kita dah buat ligasi ni? Tak. Okey, ada yang jawab tidak. Lagi ada tak jawapan lain? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok Okey, ovari kat sini kan. Ovari boleh lagi menghasilkan ovum. Ovum boleh lagi berenang pergi dekat tiub fallopian. Tapi jalan mati. Sperma pun boleh masuk macam biasa. Jalan-jalan berenang-renang pergi dekat sini. Alamak, jalan mati tak jumpalah ovum. So ovum tak bolehlah tersenyawa. So okey, so dia tidaklah mengganggu kita haid perempuan itu sebab ada ovum. Bila ada ovum, automatiklah dia punya uterus ni akan menebal juga. So kalau tak ada persenyawaan, tak ada yang menempel, maka nanti kan dia akan runtuhlah sebagai darah haid. Okey. Tapi efek dia adalah apabila wanita itu dah mula membuat tiub fallopian dipotong dan diikat, dia tidak akan lagi mendapat anak pada masa akan datang. Kalau dia nak anak lagi, dia akan terpaksa buat IVF. IVF yang cikgu ajar tadi, in vitro fertilization, persenyawaan di luar badan. Jadi selalunya doktor akan offer bila anak seseorang perempuan itu terlalu ramai lah, ataupun dia kerap membuat pembedahan secara C-section. Alright, kepentingan pemeriksaan kesihatan dan rawatan segera. Yang inilah apabila melibatkan masalah sistem pendidikan. Bukan sahaja orang dewasa seusai saja awak dah akil balik, awak tengok badan awak mungkin tidak seperti rakan-rakan yang lain. Kawan ada kita haid tiap-tiap bulan tapi awak tak. Dah boleh buat rawatan kesuburan. Begitu juga dengan lelaki. Bila awak dah start akil balik, awak tengok yang kawan-kawan awak dah mula okey, dah tumbuh misai, dah tumbuh bulu-bulu tapi awak macam tu juga. Kena check juga Alright. Anak jiran menangis. Alright, and then individu digalakkan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bermula pada usia 40 tahun. Ini adalah cek yang lain pula lah sebab kita tahu usia 40 ni adalah usia yang nak ke arah tua. Kita nak tengok ada tak masalah-masalah yang lain pula Okey. Okey, kepentingan pemeriksaan kesihatan. Alright, pemeriksaan kesihatan atau ujian okey. Kita nak tengok simptom awal penyakit. Ada tak penyakit? Kalau ada kanser, contoh kalau tengok punya ada kanser macam tu kan. Kita boleh rawat awal. Tu cikgu ingatkan balik, mencegah lebih baik daripada merawat sebenarnya. Tengok, lain sikit je boleh jumpa doktor. Tapi sekarang ni mungkin musim COVID ni susah sikit lah Okey. Okey, sebab apa? Sebab bilalah kesihatan kita tu makin teruk, kita akan memerlukan kos rawatan yang tinggi kan. Jadi kita dapat jimatkan wang kalau kita cek awal lah. Dan kita pun tahulah apa fakta yang sebenar daripada doktor. Okey, setakat itu sahaja 4.6. 4.6 faham tak? Faham. Okey, 4.7 pembiakan tuan. Okey, cikgu akan ajar pada next class. Okey, cuma cikgu nak nak tanya sikit. Okey. Siapa ni? Mesej cikgu ni cikgu tak perasan. Rahimah tambah Rahim, sorry. Perempuan tambah Rahim. Sorry Rahimah. Cikgu kenapa bila mengandung gigi selalu sakit? Cikgu cerita pasal satu benda burung bila dia start bertelur, awak akan tengok hari esok ni, contoh ayam tak apa dia bertelur, besok awak akan tengok bulu-bulu ayam ataupun telur burung lain dia akan gugur. Bulu ke panggil? Sayap gugur sikit-sikit. Awak akan tengok ada banyak bulu-bulu ayam dekat situ. Kenapa? Sebab proses menghasilkan telur itu tadi menggunakan banyak kalsium. So automatik dia terpaksa mengorbankan kalsium badan dia, sebab tu bulu dia luruh. Begitu juga dengan manusia, bila kita terlampau banyak bagi kalsium pada anak kita, gigi kita akan sakit. Contoh cikgu ni pun, gigi cikgu dah tak berapa cantik sebab cikgu dah mengandung banyak kali, and then itulah gigi akan biasa berdarah. So cikgu kena check lah macam tu kalsium sudah diberi kepada anak tadi sebab tu perempuan mengandung ataupun perempuan menyusukan anak kena banyak makan yang berunsurkan kalsium lah yang berkaitan dengan gigi tadi Good question Rauda.
Syahrir Ramadan kata rahimah tanpa rahim. Betul lah cerita tu rahimah tanpa rahim bukan manusia tanpa rahim, perempuan tanpa rahim. Macam itulah. Dah ada ramai sekarang ya. Sebab tu kita kena check kenapa kawan saya hari kita haid, saya tak ada lagi. Rupanya tak ada rahim. Pergi check Okey, soalan cikgu tadi, boleh tak bagi tahu kat cikgu kalau seorang perempuan dah untuk mencegah kehamilan, dia potong tube fallopian. Apa nama proses tu? Ligasi. Very good. Ligasi. Kalau lelaki, kita potong apa? Ductus sperma. Ductus sperma. Apa nama dia? Apa nama kaedah kita potong ductus sperma tu tadi? Vasectomy. Very good. Okey. Kalau perempuan tu nak mengandung tapi tube fallopian dia tersumbat. Kita ambil ovum, kita ambil sperma, kita senyawakan kat luar. Itu dipanggil apa? IVF. Tak apa Ramadan tertidur, biasalah tu petang-petang ni Nanti tengok apa yang cikgu rekod tadi Okey, lagi soalan. Perempuan mengandung ni dia perlu banyakkan satu jenis makanan ni untuk memastikan sel-sel ataupun tisu-tisu tumbuhan terbentuk. Apakah jenis makanan itu? Protein, very good Alif. Okey, kalau cikgu sembelit lah waktu mengandung, cikgu perlukan makanan apa? Serat, very good. Kalau cikgu, cikgu ni nak dekat-dekat anemia dah ni, perempuan mengandung dengan anemia ni. Kurang apa dalam badan cikgu? Sel darah merah ataupun hemoglobin. So cikgu sebenarnya kekurangan ferrum Okey, so cikgu rasa faham. So untuk kali ni tak ada kerja sekolah pun, siapkan. Hari tu cikgu baru dapat nak dekat 10 orang. Yang lain tak bagi lagi kat cikgu. Yang untuk hari ni tak ada kerja sekolah. Okey. Cikgu cuma minta kalau boleh buat nota sendiri saja, nota sendiri. Apa perempuan mengandung perlukan, and then apa perempuan, macam mana cara mencegah kehamilan. Try buat nota sendiri saja. Cikgu tak ada soalan pun, cuma buat nota sendiri Kalau dah rasa cantik, tunjuk kat cikgu. Buatlah kaedah writing peta-peta sikit. Jangan ayat panjang-panjang. Nota bukan ayat panjang, nota apa yang awak faham Okey, so cikgu rasa cikgu stop di sini. Ada soalan lagi tak? Cikgu, saya nak tanya. Ya, Azra. Apa dia soalan dia, Azra? Hari tu 4/4 kan kita ada belajar bendali amnion tu kan? Ya, very good. So apa soalan dia? Dia sama dengan air ketuban ke? Cikgu pun dah pengajar baru cikgu dengar. Lupa nak cakap. Bendali amnion tu air ketuban lah. So perempuan-perempuan ni sepatutnya tanda-tanda dia nak bersalin, air ketuban dia akan pecah. Bunyi pop. Bunyi pop. Air ketuban dia luruh pula turun. And then barulah awak punya uterus akan contract. Sakitlah masa tu. Ataupun ada perempuan, setengah perempuan tak ada pun turun. Air ketuban doktor terpaksa cucuk pecahkan. Air bendali amnion tadi Very good question Azra. Ada lagi tak soalan lain? Tak ada So kalau ada soalan boleh PM cikgu ataupun boleh tulis dekat grup besar kita. So cikgu ingatkan balik, buat nota sendiri sebab persediaan untuk peperiksaan 1 hari bulan 7 nanti kita dah start periksa pertengahan tahun. So soalan sains akan masuk sampai habis bab 4 ini bab 1 sampai bab 4. So rajin-rajinlah membuat nota ringkas sendiri. Apa yang faham tulis. So ni boleh share pada cikgu tanda Okey kelas, cikgu stop dekat sini kelas kita. Okey, kita jumpa lagi kelas yang akan datang. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Alright, okey.